Ini bab tentang bendera-bendera dan panji-panji. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Yunus bin Ubaid Maula Muhammad bin Al-Qasim, katanya Muhammad bin Al-Qasim mengutus saya pergi bertemu dengan Bara' bin Azib untuk bertanya beliau tentang bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa warna dan bentuknya? Kata Bara', kanat sauda, ia berwarna hitam, murabba'ah, empat persegi. Murabba'ah makna empat persegi. Min namirah, daripada kain namirah. Daripada kain namirah. Imam Abu Dawud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Jabir, beliau memarfu'kan hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya bendera baginda pada hari masuk ke Mekah putih. Bendera dia putih pada hari masuk ke Mekah. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Simak, daripada seorang lelaki dari kalangan kaumnya, daripada seorang lagi dari kalangan mereka, katanya, saya melihat bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuning, yakni berwarna kuning. Babun fil intisar, ini bab meminta pertolongan. Birudhulil khail, dengan kuda kuda yang hina, kuda yang hina, yang tidak elok sangat. Wadda'afah, dan orang-orang lemah. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Darda, katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah untukku orang-orang lemah, kerana sesungguhnya kamu diberi rezeki dan diberi pertolongan dengan sebab orang-orang yang dhaif, yang lemah di kalangan kamu. Kata Abu Dawud, Zaid bin Artad ialah saudara Adi bin Artad. Babun fil rajul yunadi bisyi'ar, ini bab orang yang menggunakan syiar atau perkataan tertentu sebagai tanda, sebagai tanda kumpulan tertentu, sebagai tanda kumpulan tertentu. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Samurah bin Jundub, katanya, syiar orang-orang muhajirin ialah Abdullah, dan syiar Ansar Abdurrahman. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Salamah bin Al-Aqwa, katanya, kami pernah berperang bersama Abu Bakar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syiar kami ialah Amit, Amit. Syiar kami, lambang kami, atau kata khusus yang menandakan puak kami, kumpulan kami ialah Amit, Amit. Imam Abu Dawud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Muhallab bin Abi Sufrah, katanya, orang yang mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada saya, kata baginda, jika kamu diserang pada waktu malam, jika kamu diserbu pada waktu malam, maka
biarlah syiar kamu biarlah syiar kamu hamim la yunsaru. Hamim, mereka tidak diberi pertolongan. Hamim la yunsaru. Ini bab apa yang diucapkan oleh seseorang bila hendak bermusafir. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila hendak berjalan, baginda berdoa begini, ucapkan begini, Allahumma antas sahibu fis safar, ya Allah, Engkaulah yang akan bersama dalam perjalanan, wal khalifatu fil ahl, dan yang akan menjaga anak pinak yang ditinggalkan. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kesukaran perjalanan, wa ka'abatil munqalab, dan tempat pergi atau tempat kembali yang menyedihkan, memilukan, wa su'il manzar fil ahli wal mal, dan pemandangan yang buruk pada ahli keluarga dan harta benda. Allahumma tuwilana al-arda, ya Allah, lipatlah bumi untuk kami, yakni dekatkanlah tempat tuju kami kepada kami. Wa hawwin alaina as-safar, dan permudahkanlah perjalanan kepada kami. Imam Abu Dawud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Ali Al-Azdi, katanya Ibnu Umar mengajarnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sudah berada di atas belakang untanya ketika hendak keluar bermusafir, bertakbir 3 kali. Kemudian baginda baca ni, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Tuhan yang telah menundukkan kami atau yang telah mempermudahkan kepada kita kenderaan ini, dan tidaklah kita dapat menggunakannya pada asalnya, padahal kita tidak dapat asalnya, maknanya muqrinin, menundukkannya, menggunanya lah. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Tuhan kita. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadha albirra wat taqwa, ya Allah, aku bermohon kepadamu kebajikan dan ketakwaan dalam perjalanan kami ini. Wa minal amal ma tarda, dan amalan yang engkau redai. Allahumma hawwin alaina safarana hadha, ya Allah, permudahkanlah kepada kami perjalanan kami ini. Allahumma twi lana al-bu'da, ya Allah, dekatkanlah perjalanan kami. Asal pada dia, lipatkanlah untuk kami bumi ini. Itwi, ya. Dia kalau dalam kitab kita ni dia ada hamzah atau alif. Itu tak kena dari segi imla, salah cetak. Tawa yatwi ni kalau fi'il amar dia tu hamzah wasal. Hamzah wasal dia tak ada hamzah, tak ada alif tu. Paling-paling kalau dia nak ada untuk sambung, dia ada sak kecil. Tu hamzah wasal. Ni hamzah wasal. Jadi ada hamzah datang tu tak kena dari segi imla. So perkara. Lepas tu nampak macam itwi dengan lana tu perkataan yang sama. Sepatutnya kena senggai. Itwi senggai sikit. Dia kena ada space lah, sikit. Sebab dia perkataan lain tu. Allahumma twi lana, ya Allah, lipatlah kejauhan itu untuk kami. Al-bu'd di sini makna kejauhan. Ini perjalanan yang jauh tu engkau dekatkan. Allahumma antas sahib fil safar, ya Allah, engkaulah yang bersama dalam perjalanan, wal khalifatu fil ahli wal mal, dan yang menjaga
mengawal ahli keluarga dan harta benda setelah ditinggalkan. Siapa dia jaga ahli keluarga kita dan harta benda kita? Tuhan lah. Al-Khalifah. Wa idza raja'a qala hunna. Bila dia pulang, nak pulang maksudnya, dia kata lagu tu juga. Seperti ini juga. Cuma dia tambahkan dalam ucapan dia tu ada tambahan yang ni. Aibun. Aibun boleh juga. Aibun. Dalam setengah-setengah tu hamzah situ, tempat ya tu. Boleh juga. Sama aja. Isim fa'il. Daripada aba ya'ub. Aib isim fa'il. Kembali. Aib raji'un. Mana kami nak balik. Aibun nak balik ni. Taibun bertaubat, kami bertaubat. Abidun li rabbina, kami mengabdikan diri atau kita mengabdikan diri kepada Tuhan. Hamidun, dan lagi kita memuji Tuhan. Nabi SAW dan tenteranya bila naik ke tanah tinggi, bila pergi ke tanah tinggi, akan bertakbir. Kalau dia naik ke tempat tinggi, sambil naik tu dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan bila turun daripada tempat tinggi itu ke bahagian yang rendah, sabbahu, mereka bertasbih, subhanallah, subhanallah. Fawudi'atis salatu ala dhalik, fawudi'atis salatu ala dhalik, sembahyang telah ditentukan mengikut cara itulah. Sembahyang mengikut cara itulah, sembahyang ditentukan. Babun fi du'a inda al-wida' atau al-wada'. Sekatu dulu kita tengok. Tengok semula. Ini bab tentang rayat dan alwiyah. Rayat itu jamak kepada rayah. Alwiyah jamak kepada liwa. Alwiyah, liwa. Maknanya bendera. Kalau kita bahasa Melayu ni bendera. Asal lagi kalau sebab bendera, panji-panji kita. Itu bendera dan panji-panji. Jadi bendera dan panji-panji ini hak mana? Bahasa Melayu. Oh yalah, anda pun tidak berapa mahir mana bahasa Melayu. Apa bezanya panji-panji dengan bendera tu? Tak tahu. Cuma sekadar tahunya ia adalah sinonim, perkataan semakna. Tu ya, kalau kita tahu perkataan semakna. Boleh jadi adalah orang yang tahu, dia boleh beza kalau kata bendera ni hak besar ke, hak kecil ke, atau panji-panji tu hak besar ke, hak kecil ke. Sebagaimana dalam bahasa Melayu mungkinlah bendera tu boleh jadi hak besar, boleh jadi hak kecil. Panji-panji tu hak besar, boleh jadilah dari segi penggunaan. Kita tengok gitu. Sebab hak kecil, bendera hak kecil tu bendera juga orang panggil. Mungkin ialah bahasa Melayu ni pun luas juga. Tidak sama hak Malaysia dengan Indonesia pula, tak tahulah. Tapi dia menunjukkan benda tu lah. Benda tu lah, besar kecil tu tak tahulah. Kalau dalam bahasa Arab begitu dia ada khilaf juga. Rayah ni hak besar ke liwak hak besar, ada khilaf juga. Ada yang kata ya rayah tu hak besar, liwak itu hak kecil. Ada yang kata sebaliknya. Boleh jadi semua bahasa Melayu juga. Tidak ada ketetapan di situ. Cuba kita tengok dalam syarah. Dalam syarah dia aja. Qala al-Qari fi an-nihaya, ar-raya' al-'alam ad-dakhm. Rayah itu bendera hak besar. Bendera Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Uqab. Uqab.
Uqab tu apa dia? Burung lah. Burung lah, nama dia. Dalam Maghrib, liwa' alamul jaish, ini bendera yang dipegang oleh tentera. Wa huwa dunar rayah, lebih kecil daripada rayah. Mana rayah lebih besar daripada liwa'. Li'annahu syaqqatu thawbin yulwa wa yushaddu ila 'uj ar-rub. Sebabnya rayah-rayah ni dunar rayah, li'annahu, kerana liwa' ia adalah secebis kain yang digantung dan diikat di hujung lembing. Itu hakikatnya. Mana liwa' itu lebih kecil daripada rayah. Rayah itu lebih besar. Tetapi kalau kita baca lagi bawah ni, dia sebenarnya tidak berapa jelas dengan pastilah nak kata ni lebih besar. Tidak. Bahkan dalam syarah Muslim ada disebutkan rayah bendera kecil, liwa' itu al-alamul kabir, bendera besar pula, sebalik tadi ada sebut gitu. Qultu, kalau hak ni kata pengarang ni, wa yu'ayyidu hadith biyadi liwa'ul hamd wa adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Jadi kalau kita kata liwa' tu bendera besar, lebih besar daripada rayah, hak tu ada sokongan. Dalam hadis Nabi SAW kata, di tanganku ada liwa'il hamd, bendera kepujian. Mana Nabi Adam dan lain-lain itu duduk di bawah benderaku. Kalau kita kata masing-masing ada bendera, mana bendera dia tu lebih kecil lah daripada liwa'. Liwa' tu lebih besar. Maknanya ada khilaf lah tentang rayah dan liwa'. Mana lebih besar? Ada kata rayah lebih besar daripada liwa', ada kata liwa' lebih besar daripada rayah. Tetapi kedua-dua perkataan ini ada digunakan untuk Nabi SAW. Nabi pegang bendera tu, kadang-kadang dalam hadis dia sebut rayah, kadang-kadang dia sebut liwa'. Mana kedua-dua itu ada. Kedua-dua itu ada. Jadi bendera-bendera ni ni menggebak perang kan? Dia tanda lah sebagai lambang. Lambang apa? Biasanya dipegang oleh ketua. Hak besar sekali. Bendera besar dipegang oleh ketua atau panglima. Kalau dalam perang zaman Nabi SAW dulu, kalau Nabi ikut serta, bendera tu duduk dengan Nabi. Kalau Nabi tak ada, panglima lah, sahabat yang diserahkan apa ni, jawatan amir tu, itulah yang akan pegangnya bendera tu. Jadi bila dia pegang tu, apa tujuannya? Salah satu tujuannya ialah supaya pengikut-pengikut ni, tentera-tentera ni tahu duk mana ketua ni. Oleh kerana bendera tu tinggi, jadi daripada jauh pun boleh nampak. Jadi tidak tukarlah bendera musuh dengan bendera alik ni. Kita kata ni bendera alik kita, ni bendera musuh. Tidak sama. Jadi pokok kita nanti tengok bendera tu mana. Jadi ikut tu lah. Dan biasanya bila dia perang zaman dulu lah, cara zaman dulu, perang zaman dulu, bila dia perang tu dia marah lah. Salah satu daripada dua pasukan tu ya akan masuk lah. Marah. Kalau kuat alik ni, alik tu akan hundur. Mana hak ni kau mari, kau pergi ke depan, kau pergi ke depan. Kalau hak ni kuat, begitu juga hak ni hundur. Jadi daerah tu ada lah. Pengikut-pengikut ni, tentera-tentera ni ikut ketua tu, duduk sekeliling dia. Pihak musuh mana-mana pun, dia akan tumpu hak tu. Hak tu jadi tumpuan. Sebab tu Nabi SAW ajak pada kita macam baru ni,
Kita sudah jumpa dah. Nabi pakai baju besi 2 lapis. Kita sudah bicara apa yang Nabi pakai baju besi 2 lapis. Dia tidak bertawakal kepada Allah, takut mati. Kau guna kau, kita kata tak say mati syahid kau, kita sudah bicara dah tu. Jadinya dia nak ajar kita sebenarnya. Caranya nak ajar kita. Sebab bila ketua, dia jadi sasaran. Jadi sasaran. Kalau orang lain tidak gitu mau, orang tidak tuju. Sebab itulah jadi hak lain tu tidak diberi baju besi kadang-kadang. Kalau baju besi tak cukup lah. Tidak semua boleh pakai baju besi. Baju besi ni mahal, susah nak dapat zaman itu. Jadi hak pakainya ketua lah. Jadi hak pengikut ni orang tak berapa tuju mana dia. Nak tujunya, nak jatuhnya ketua tu lah. Biar bendera tu jatuh, dia kira kalah. Begitu. Jadi cuba kita bayangkan, yang menjadikan sasaran ketua ni, kalau kita kata ahli Islam ni, Nabi lah. Tentu tidak seorang dua yang pergi serbu tu. Tak tahulah selama mana. Boleh jadi 20 orang, paling tidak. Boleh jadi 200 orang. Boleh jadi lebih lagi daripada itu. Serbu. Jadi keadaan dia tu terdedah. Sebab itu Nabi SAW pakai 2 lapis baju besi, pakai dengan topi besi gam. Alik tu pun serupa juga. Jadi hak ni pergi serbu ketua tu lah. Jadi kira-kiranya nak jatuh bendera, selagi ketua tu ada, dia tidak mati, tak jatuh lah. Kalau jatuh, dia mesti kena pegang pula orang lain pula, pengganti dia pegang pula julan bendera tu, jangan bagi jatuh. Gitulah secara umumnya gambaran apa yang guna bendera di zaman itu. Tujuannya nak suruh tahu di mana puak dia. Sekadar itu saja. Kemudian bendera dengan makna, bendera ni warna lagu ni dengan makna lagu ni, bendera ni dengan makna lagu ni, itu istilah kemudian, ataupun cara yang digunakan oleh orang kemudian. Walaupun sedikit sebanyak kalau mengikut ulama, sudah ada juga ditunjukkan oleh Nabi SAW tu sedikit sebanyaknya. Kalau bendera hitam misalnya, isyarat kepada jihad, perang, itu bendera hitam. Kalau kita kata zaman lah ni bendera putih, maknanya macam nak berdamai ataupun mengaku kalah, ataupun orang yang bawa dia tu tak ada senjata, kira nak berunding, nak apa, bendera putih. Kita kata ini penggunaan manusia boleh bertukar-tukar daripada satu tempat ke satu tempat, satu zaman ke satu zaman, boleh bertukar. Bendera kuning isyarat kepada, kita kata ada orang sakit kau, ada orang sakit, ataupun ada kawasan larangan kau, gitu. Ini diterima oleh umum lah. Cumanya dia tidak kata pasti pula daripada satu tempat ke satu tempat. Kalau macam tempat kita ni, kalau kuning tu isyarat kepada raja, Kalau merah, kalau bendera Malaysia, mana berani, dia tafsir gitulah. Kalau putih tu dia mana suci, murni. Jadi benda ni ketentuan makna gini daripada satu tempat ke satu tempat berbeza-beza. Cuma mungkin ramah terima hak ni kurang ramah, itu saja bezanya. Jadi kita nak guna mana-mana tu bukanlah suatu ketetapan. Kalau orang Islam mesti kena bendera lagu ni, warna dia, bukan satu ketetapan sebenarnya. Nak mana-mana pun asalkan kita sepakat. Yang pentingnya nak tahu. Katakanlah kebetulan kalau bendera alik sana satu warna, kita katalah merah, adik kita merah, jadi nak tahu lagu mana. Kalau serupa, tujuannya nak suruh beza. Bukan kata kalau Islam mesti warna lagu, tak mesti lagu tu.
Benda tu boleh bertukar-tukar, boleh berubah-ubah. Tidak kata suatu kemestian yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya sebagai tanda saja kumpulan dia. Gitu saja. Asalnya begitulah. Kemudian kalau pihak-pihak lain nak buat ni tafsir dia begini, tu masing-masing terpulang lah waktu tu. Terpulang. Tapi kalau nak kira asalnya gitu. Ni kalau kita tengok ni hadis dia mula-mula orang tanya Bara' bin Azib tentang rayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan Rasulullah ada juga guna rayah, bendera. Hak dalam hadis tadi, dalam hadis Muslim dan lain-lain, biyadi liwa'ul ham, di tanganku ada bendera, dia guna liwa'. Ini menunjukkan dalam hadis, menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam guna kedua-duanya, liwa' dan juga rayah. Ikutlah kita kata mana lebih besar. Hak tu ada khilaf seperti rayah tadi. Mungkin dalam bahasa Melayu pun ada khilaf juga mana lebih besar antara panji-panji dengan bendera tu. Tak kisahlah tu. Tapi Nabi SAW ada guna kedua-duanya. Tu je. Ada ayat ada guna kedua-duanya. Dia tanya apa warnanya dan apa bentuknya. Dia kata hitam. Jadi daripada hadis ni kita tak boleh buat kesimpulan hitam sama. Tidak juga. Tidak hitam sama. Sebab dalam hadis selepas ni bila dia nak masuk Mekah putih. Cuma ada orang faham hitam tu apa makna? Putih tu apa makna? Putih tu apa makna? Kalau kita nak beza, kita kata hitam tu makna isyarat kepada perang. Hak putih isyarat tidak perang. Nak masuk dengan damai kalau boleh. Sebab itulah ada khilaf antara ulama. Nabi SAW pada Fatih Makkah tu masuk tu dengan cara perang atau dengan cara damai. Ada khilaf. Ada yang kata masuk dengan cara kekerasan, mana dengan maksud nak perang. Ada yang kata tidak, perang tu kalau terpaksa, kalau dihalal. Hak nak nabinya tidak gitu. Boleh jadi bendera putih tu dijadikan sebagai sokongan, sekadar tu lah. Tapi Nabi SAW pada hari itu dia pakai serba hitam. Pada hari Fatih Makkah dia pakai serba hitam. Jadi kalau kita kata hitam tu isyarat kepada perang, jadi apa maknanya? Berlawan dia pula. Putih maknanya tak boleh perang, hitam maknanya nak perang. Jadi hak mana hak nak guna tu? Tak jelas. Jadi tak boleh buat pegangan lah. Tak ni nak kata muktamad atau sepakat ulama kata kalau hitam ni mesti perang. Dalam setiap peperangan Nabi hitam semua bendera dia. Tak boleh kata begitu. Kalau putih mesti tak nak perang. Tak boleh kata begitu. Sebab apa? Benda tu dia bertukar-tukar. Tapi kalau pihak lain, orang lain, termasuklah orang Islam, kemudian nak pilih bendera tertentu sebagai lambangnya, sebagai lambang kumpulannya, itu cerita lain. Itu cerita lain, tak kisah. Boleh. Benda harus, benda dunia, bukan benda agama, bukan suatu ketetapan. Tapi kalau nak cerita hak Nabi ni, adakah suatu ketetapan? Tak ada. Dan adakah dia memberi isyarat kalau warna gini makna begini dengan tepat? Tidak. Hitam 4 segi. 4 segi, bukan 3 segi dah, tapi 4 segi. Min namirah, daripada namirah. Kain, nama sejenis kain. Kain namirah ni sebenarnya dia berjala-jala, hitam dengan putih. Tapi hak hitam tu lebih ketara. Kalau daripada jauh kan nampak hitam. Yang sebenarnya dia bukan hitam betul. Ini hitam sepenuhnya. Tidak.
Sebab bila kata kain namirah, dia mesti berjalu, dia mesti namir tu kan rima. Rima ni tidak kulit dia jalu. Jalu lah kan. Dia tidak satu warna. Warna dia jalu. Ni pun gitu juga. Cuma hitam itu lebih ketara. Sebab itu disebutkan hitam. Bukan makna hitam sepenuhnya semua sekali. Tidak. Tapi di sini makna berjalu-jalu, mukhattat. Makna berjalu-jalu. Seperti mana kulit rima. Seperti mana kulit rima. Lepas tu riwayat satu lagi, riwayat daripada Jabir, dia memarfu'kannya ni maknanya bila kata kita jumpa dalam satu hadis, dia kata sahabat yarfa'u, memarfu'kannya atau rafa'ahu. Bila dia kata gitu, bermakna sama ada kalau macam sini dia sendiri tengok, ataupun kalau kata-kata Nabi dia dengar Nabi SAW bersabda. Gitu maksud dia. Itu maksud memarfu'kannya kepada Nabi SAW. Iaitu bendera Nabi pada hari masuk ke Mekah. Masuk ke Mekah ni maksudnya ialah pada pembukaan Mekah, Fatih Mekah, iaitu pada tahun yang ke-8. Bukan maksud masuk Mekah ni pada tahun ke-10 nak pergi buat haji tu dah. Waktu masuk Mekah juga. Hal ni maksudnya pada tahun yang ke-8. Masuk Mekah, bendera dia putih. Bendera dia putih. Jadi sepakat tadi lah. Jadi ini nak kita jadikan satu pegangan yang kukuh, tak boleh. Sebab hadis ni tidak kuat. Hadis ni tidak kuat. Nak kata dia memang menunjukkan Nabi SAW nak damai. Nabi SAW masuk tanpa senjata. Tidak. Dia masuk dengan senjata juga. Mana kalau berlaku perang pun akan perang tu, kalau dihalal. Jadi dia tidak mengisyaratkan begitu. Cuma kita kata sebagai tanda lah, sebagai tanda. Lepas tu riwayat lagi, an rajulin min qaumihi an akhar minhum qal ra'aitu. Simak meriwayatkan daripada seorang lelaki dari kalangan kaumnya. Daripada seorang lagi, orang lain pula juga dari kalangan mereka. Yang kedua tu, dia kata dia tengok bendera Rasulullah SAW kuning. Pula warnanya kuning, itu yang dia tengok. Jadi hadis ni tu pun tidak kuat juga. Bukan tak kuat tu kerana akhar minhum qala ra'aitu. Kau tu an akhar tu an rajulin akhar, daripada seorang lain lagi, orang lain. Ni akhar minhum ni sahabat Nabi. Ni tak apa kalau majhul, tidak jadi dhaif di sini. Hadis ni jadi dhaif dengan sebab hak sebelum tu, bawah tu, an rajulin min qaumi. Siapa rajulin min qaumi? Itu tidak diketahui. Perawi ni majhul. Bila majhul jadi dhaif. Jadi kita tak boleh nak buat ketetapan bahawa zaman Nabi lah yang mengasaskan bendera dia kalau dengan warna macam ni menunjukkan begini. Tak boleh. Tak boleh kata gitu. Kalau kita tengok dalam buku-buku dia sebut bendera kuning menunjukkan kawasan larangan misalnya, ataupun ada orang sakit di situ, karantin ada di situ.
tidak dibenarkan pergi di kawasan itu. Itu istilah ataupun cara yang digunakan oleh orang kemudian. Kalau kita nak letakkan asas dia Nabi, tak boleh. Sebab dalam hadis ni, satu, dhaif. Yang kedua, dia tak ada pula rakyat bendera kuning tu untuk apa? Untuk isyarat kepada apa? Untuk isyarat kepada ada orang sakit ke, ataupun kawasan larangan tak boleh pergi ke, begitu ke? Tak ada jelas. Bila tak ada jelas, kita tak boleh nak jadikan ini sebagai landasan ketetapan. Tak boleh. Soal orang lain nak buat, nak jadikan ketetapan dan diterima oleh orang, itu cerita lain. Tak apa boleh buat. Lapu isyarat tu. Hak merah maknanya tak boleh pergi. Hak kuning tu maknanya kita kata masa bersiap sedia, beringat. Hijau maknanya boleh pergi. Terima lagu tu, dah orang terima, kita boleh terima, tak apa, tak ada gapo. Tak ada gapo, boleh terima. Tapi nak letak atas Nabi SAW, kuning ni maknanya begini, maknanya antara larangan dengan boleh, supaya lapu isyarat tu daripada Nabi, tak boleh, tak ada isyarat tu, tak ada jelas. Kadang Nabi ada guna kuning. Sebab orang kafir pun dia guna juga bendera. Orang kafir pun dia guna juga bendera. Jadi tak ada ketetapan di sini. Tujuannya hak dapat kita faham secara umumnya ialah untuk membezakan. Sama-sama dia tahu lah bendera kita sekali ni warna apa. Dalam operasi ni, kita kata operasi ni bendera kita apa. Seperti mana syiar kemudian dia akan ada. Dia ada syiar tu bertukar-tukar. Dia tidak mesti kalau orang Islam Abdullah sama, Abdul Rahman sama, Amit sama dalam setiap peperangan, tidak. Dia bertukar-tukar. Begitulah juga dengan bendera ni. Kalau hak Nabi, amalan Nabi dia sekadar tu je. Tak boleh kita nak kesimpulan jauh-jauh. Boleh jadi dalam satu peperangan Nabi SAW ada guna bendera merah. Tapi nak kata atas bendera tu ada jelas tu lihat Allahu Akbar atau la ilaha illallah, tak ada. Tak ada lagi tu. Atau lah kita kata nak pakai ni ikat dai Allah, itu tak ada dibuat oleh sahabat. Dibuat oleh Nabi ke la ilaha illallah ke tu, tak ada. Bahkan itu dari satu segi mendedahkan kalimat Allah, kalimat Rasul kepada najis. Sebab darah najis, hak terima darah najis. Kalau hak tidak terima darah najis pun mana tak sesuai lah. Boleh jadi dalam perang akan dilakah, akan apa, tak perlu benda tu. Tak perlu. Benda tu ada dalam hati kita, dalam fikiran kita. Tak perlu ada pada kain kau gapo kau. Tapi kalau orang nak buat macam tempat kita ni kan, dia ada Allah Akbar, Allah ke Muhammad, gitulah topi polis. Boleh nak buat, tapi kan yalah polis tu Islam lah kau. Lepas tu kalau hak tidak Islam, kalau Islam masuk dalam jamban, pecah ke? Sedangkan Nabi dia pecah cincin dia. Pasal apa? Nama Allah ada. Dia pecah kalau tak masuk jamban. Itu masalahnya. Supaya juga setengah-setengah orang dia kata ni kan bunyi telefon ni kan, bunyi telefon. Bunyi. Kalau bunyi ngaji Quran, dia kata molek bukan nak dengar Quran. No. Dengar selawat, kau dengar gapo, kau zikir. Ya dari satu segi betul, tapi kalau hak tu bunyi ketika kita duduk dalam jamban, ke mana? Sesuai kau? Aku dah fikir juga, tu jangan duk kira benda tu molek secara umum gitu. Molek tak usah guna tu. Deringan loceng ataupun dalam bentuk lain padah waktu. Tidak kata bercanggah dengan Islam. Apa tidak ayat Quran. Tubik nyanyi kau gapo. Itu tak ada gapo tu untuk nak menarik perhatian kita saja. Bahkan kalau baca Quran, kalau gapo tidak sesuai tu tepat-tepat, setengah-setengah tepat tu, dia akan jadi gitulah.
Dengan sebab tu kena perhatilah benda ni sejauh mana baik buruk dia. Jangan semata-mata kita kira nak menampakkan syiar saja, tanpa memikirkan benda tu terdedah kepada gapo. Kena ambil kira juga. Jadi bendera ni tak ada lah kata Nabi SAW suruh sahabat dia sulai kau ataupun jahit kau la ilaha illallah. Memanglah nak mendengar la ilaha illallah lah tu, litakuna kalimatullah hiyal uliya, supaya ajaran Allah lebih tinggi. Waktu tu tentu dah bukan kerana Allah, tapi tak perlu nyatakan tu. Nabi tak buat. Tapi kalau ada orang nak buat sebagai tanda, itu boleh, tapi kena jaga. Jadi masalah bendera ni, orang menghina ni tidak nanti tulis la ilaha illallah. Kalau bakar bendera, jirit bendera, dia kira menghina dah sesuatu negara tu. Dia kira menghina dah. Tapi kalau ada di situ kalimah la ilaha illallah, jirit pula, kau lagilah. Masalahnya bila nak masuk dalam jamban, dalam gapo, sudah baju ni lekat dah situ, nak mana? Tak kena pecah baju. Katakanlah baju askar. Lagu mana? Sebab itulah kita tengok Nabi SAW tak buat benda tu. Dia ada lah tu. Kalau kita buat, boleh nak buat tu, cuma mampukah kita jaga? Sejauh mana kita boleh jaga? Kemudian nak menjadi tanda lah. Kalau bendera Islam, kita tengok dengan negara Islam dia ada dia ada bulan kau, anak bulan kau, bintang. Itu istilah cara yang dibuat kemudian, benda baru. Bukan sampai Nabi ada benda tu. Sumpah juga kalau bendera Kristian kat mana-mana, dia ada solid dia tu. Tepi kau, tengah kau, lagu mana, dia ada lah. Dia sudah jadi lumrah, sudah jadi umum begitu dalam dunia. Jadi nak sebagai balas, macam reaksi lah terhadap tu, ni buat satu bentuk lain. Itu semua dia diterima oleh orang, uruf saja, bukan dari segi syarak. Nabi SAW nak ayat, kalau lambat Islam kat bulan bintang, tak ada lagu tu. Buat gol lain boleh, tak mesti lagu tu, tapi sudah umum gitu, sudah umum. Babun fil intisar birudhulil khayl wad dha'fa. Intisar di sini dengan makna al-istinsar, meminta pertolongan. Daripada Allah Ta'ala, itu maksudnya intisar. Dia kalau kita mengaji sarah, kita tahulah kadang-kadang bab ifti'al dipakai dengan makna bab istif'al. Sama juga di sini. Intisar dipakai dengan makna istinsar. Kadang-kadang gitu. Apa makna intisar? Mendapat atau minta, mengharapkan pertolongan Allah dengan rudhulil khail. Rudhulil khail itu orang panggil idhafat sifat kepada mausuf. Kepada hak mengaji nahwu, dia faham idhafat sifat kepada mausuf. Hak sepatutnya kalau mengikut tertib Arab ni, dia mausuf dulu baru sifat. Mausuf dulu baru sifat. Bahasa Melayu pula kata juga. Rumah besar, rumah dulu, lepas tu baru besar. Orang kaya, orang dulu baru kaya. Dia serupa dengan Arab, serupa
dengan Arab. Tapi dalam setengah-setengah bahasa tu dia sifat dulu baru mausuf. Macam bahasa orang putih, poor man kata dia, poor dulu baru man, dan sebagainya. Dia sebut sifat dulu, lepas tu baru mausuf. Setengah-setengah bahasa begitu. Dalam bahasa Urdu pun begitu juga, dia sifat dulu, lepas tu baru mausuf. Tapi dalam bahasa Arab, asal dia mausuf dulu kemudian sifat. Pun kadang-kadang ada ketikanya sifat itu disebut dahulu, boleh. Tapi mausuf dia bukan lagi dalam bentuk mausuf, tapi dalam bentuk mudhafun ilaih, dalam bentuk idhafah. Dia kena tukar jadi lagu lain. Itu kaedahnya. Sebab tu orang panggil idhaf ni. Khail itu asal dia mausuf, rudhul itu sifat. Tapi sekarang dia jadi mudhafun ilaih. Hakikat dia tu mausuf. Inilah orang panggil idhafah sifat kepada mausuf. Jadi kalau kita kata khail itu ada digunakan sebagai mufrad, sebagai jamak, boleh juga. Bil khailir rudhul, bil khailir rudhul, atau bil khuyulir rudhul. Itu baru tertib asal. Tapi dia tidak nak kata gitu. Nak kata gini dalam bentuk sifat duduk dulu, boleh. Tapi kena orang panggil tarkib idhafi. Dalam tarkib idhafi. Kalau tidak dalam tarkib idhafi tak boleh. Bahasa Arab sifat nak duduk dulu daripada mausuf, tapi tidak dalam tarkib idhafi, tak boleh. Itu menyalahi kaedah. Jadi hak ni Nabi SAW sendiri ada guna cara lagu. Banyak hak lagu ni guna lagu ni banyak. Rudhul itu jamak kepada ardhal, radhil, ardhal, rudhul. Seperti ni kalau orang mengaji sarah dia tahulah. Kalau menunjukkan sifat, kalau menunjukkan warna, memang dia atawazan tu. Atawazan tu. Jadi sebab ahmar, humur. Ahmar, humur. Itu mufrad dia. Humur jamak dia. Rudhul, humur. Sama lah. Ardhal, ahmar. Tapi hak tu warna. Hak ni berkenaan dengan sifat. Sifat tu sepula sifat kurang. Macam a'war, abuta sebelah mata. Tu kurang. Atau hazan ni. Tak apalah, itu dari segi perbahasa bahasa. Cuma nak rayaknya apa dia perkataan ke dia ni. Perkataan jamak. Apa kita kata jamak ni pula? Apa ni mausuf dia tu mufrad. Boleh kalau mausuf tu mufrad, sifat dia jamak. Boleh kalau dibuat dalam bentuk macam ni, dalam bentuk idhafah gini, boleh. Dia tidak jadi masalah, boleh. Itu mengikut kaedahnya. Ataupun kalau kita kata khail itu memang apa ni lafaz mustarak, mana boleh digunakan untuk mufrad, boleh juga digunakan untuk jamak. Lagilah selesai masalah, lagilah tak ada apa. Birudhulil khail, maknanya dengan kuda yang tidak elok lah. Kuda-kuda yang tidak kata special lah, tidak special. Ada kuda ke? Kuda tempat kita ni tak berapa ada boleh berkuda. Kalau di negeri orang putih kau, misalnya di England kau, di mana dia ada boleh kuda tu bukan main, comel besar, hebatnya kuda. Besar molek kuda tu, tinggi molek, gagah dah pun. Kuda tu kuda special lah, molek lah. Ada juga kuda juga tapi tak molek. Jadi kita minta tolong dengan Allah dengan kuda-kuda yang tidak elok sangat lah, tidak bermutu sangat. Wadda'afah, dan orang-orang lemah. Kita minta mengharapkan pertolongan Allah dengan orang-orang lemah. Orang-orang lemah ni mana-mana. Orang tidak gagah lah, tidak kuat, tidak perkasa.
Lepas tu nak pergi lagu mana hak lemah? Kuda. Tidakkah Nabi suruh cari hak molek? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Dia suruh cari kuda hak molek. Di dalam Quran kan ada sebut zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa' wal banin wal qanatir al muqantarati min adh-dhahab wal fidda wal khayl al musawwamati. Khayl al musawwamati tu hak molek ni. Kuda hak molek. Memang semua manusia kena belaka. Mahal lah dan gagah kuat. Tuhan pun suruh sedia hak tu. Tapi apa yang ni mengharapkan pertolongan dengan kuda hak tak kuat, kuda yang lemah dan orang yang lemah. Apa nak eret demo ni kau pergi perang? Tidak. Bukan maksud gitu. Bukan maksud gitu. Maksud Nabi SAW sini nak rayaknya bila kita nak buat sesuatu kerja agama. Ikutlah gapo perang kau gapo. Jangan lupa kepada orang-orang yang lemah. Orang ni tak pergi perang, tapi peranan dia tu jangan lupa. Dia ada kedudukan sendiri di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Gapo dia? Dia ada doa. Dia boleh doa. Dan doa dia tu lebih mustajab. Nak banding dengan doa hak segar. Sebab hak segar ni kurang ingat akan mati sikit. Hak sakit tu dia ingat akan mati, dia taubatlah. Nyesal banyak perkara. Jadi bersih jiwa dia. Bila bersih dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada dosa. Bila kurang dosa ataupun tak ada dosa, Tuhan mudah nak perkenalkan doa dia. Dia boleh doa minta dengan Tuhan, biar Tuhan beri kemenangan kepada orang-orang pergi perang. Dia boleh. Ni Nabi SAW nak rayaknya, dia nak ajak umat dia supaya terlibat. Semua terlibat. Terlibat dalam kadar masing-masing, dalam kemampuan masing-masing, di tempat masing-masing. Jangan merendahkan satu sama lain. Jangan kata tak ada gapo benda yang dia buat. Kita jasa kita, negeri ni boleh ditakluk, boleh kita menang, boleh gini. Jangan gitu. Kena ingat orang-orang yang tak ada gapo tu pun dia ada doa. Biar dia satu hati dengan kita, biar dia bersama kita juga, walaupun dia tidak pergi perang, tapi dia boleh doa. Kita kadang-kadang kita lebih bergantung kepada ring kita, kepada harta benda, ataupun kepada kekuatan-kekuatan lahir lah, zahir ni. Kita bergantung ke situ. Kadang-kadang kita lupa Allah SWT nak tolong ni, nak cari sebab je. Tidak nak belah mana, nak ada sebab. Sebab tu kadang-kadang tak seberapa. Kita nak fikir dengan akal tak pernah sabar. Sebab tu Tuhan boleh beri. Jadi jangan kita abaikan mereka ini, jangan kita sisihkan mereka, jangan kita pandang remeh, pandang hina terhadap mereka. Jangan. Bukan nak suruh bawa pergi kuda, hak tak kuat dia pergi bawa pergi perang tak, ataupun nak bawa hak lemah dia pergi perang tak. Tu Nabi tak beri. Nabi tak beri. Bahkan dalam Quran pun ada sebut tak beri. Pergi perang hak lemah, hak cacat, hak lagu tu. Hak naknya kepada dia, kerjasama mereka, iaitu doa. Tu nak sekali. Sebab apa dalam hadis yang lain Nabi SAW ada bersabda, rubba ash'atha aghbar law aqsama 'ala Allah la abarra. Alangkah ramai orang yang ash'atha ni bergeser. Kalau kita bahasa kita Kelantan, rambutnya bergeser, tak terurus rambut dia. Aghbara, berdebu-debu tubuh dia atau pakaian dia, oleh kerana tidak duduk di tempat yang tertutup, molek. Kalau kita kata duduk dalam aircon kalau zaman kita ni, tak duduk atas tanah gitu. Law aqsama 'ala Allah, tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, la abarrahu, nescaya Allah SWT menunaikan, menyempurnakan, menjadikan kenyataan apa yang dia bersumpah tu, apa yang dia doa tu.
apa yang dia kata, yang dia nak tu, Tuhan terima, Tuhan jadikan kenyataan. Berapa ramai orang tu. Maknanya Nabi SAW nak ajar kita orang Islam jangan pandai rendah pada orang lain. Orang yang tak ada kedudukan, orang yang miskin, orang yang hina dalam masyarakat, jangan pandai hina, yang susah. Mereka ada kedudukan di sisi Allah. Boleh jadi kelebihan dia tu ada kot lain. Sebab itulah ni Abu Darda kata, saya dengar Rasulullah SAW bersabda, kamu cari untukku orang-orang yang lemah. Ni kita kata bab perang ni, cari wak kepada dia, cari wak kepada dia orang-orang lemah, nak ajak dia ke perang. Tak. Nabi SAW nak ambil hati, nak jaga orang-orang yang lemah, orang cacat, orang uzur, biar dia mari, biar dia suka, biar dia berasa kita mengharapkan dia, doa dia, kita mengharapkan dia, kita katalah sembahyang ajak dia, doa dia dan sebagainya. Kita memerlukan dia. Itu cara Nabi SAW. Dia kata cari untuk aku orang-orang lagu. Sebab apa kita nak minta dia? Biar dia doa kepada Allah supaya Allah beri kemenangan kepada kita dalam peperangan. Mana kita tidak bergantung dengan kekuatan zahir semata-mata. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ni, du'afa tu ada, kuda tu tak ada, kuda lemah tak ada, orang lemah ada, kuda lemah tak ada. Dia nak ayatnya, orang ni kalau dah sesak kuda dia pun tak molek mana. Kalau dah sesak, kalau dah kaya, kalau kita lah ni lah, kalau dah kaya kereta pun besar lah. Kalau sesak kereta kecil ataupun tak ada kereta pun, boleh jadi. Hak ni pun maksud yang gitu. Maksudnya orang tu orang susah, orang lemah. Hak tu jangan diabaikan. Mereka ni walaupun nampak gitu, jangan pandang kecil. Boleh jadi doa dia lebih mustajab daripada kita. Nabi SAW sendiri ajar, dia cari demon. Padahal kalau dia doa sendiri pun bukan Nabi kan. Dia nak ajar kita lah tu, nak ajar kita. Dia tu, dia doa sendiri boleh, tapi tidak lagu tu. Dia nak ajar umat dia ni, supaya sedar bahawa orang-orang yang lemah, yang kurang tu pun dia ada kedudukan di sisi Allah yang tersendiri, yang kita tidak tahu, yang kita tidak tahu. Nabi SAW pun kata, sebenarnya kamu diberi rezeki dan diberi pertolongan dengan sebab orang lemah di kalangan kamu. Kadang-kadang kita kata dalam satu keluarga tu ada hak kurang, ada hak cacat, jak kecil lagi duk perah hak tu. Duk perah hak tu, boleh dia kata perah ke dia, bila mati-mati pergi letak rumah anak, rumah ke dia kata rumah anak yatim, rumah ni lah hak kerajaan ni. Gapa dia panggil? Rumah anak yatim, rumah terbiar tu, orang tua pergi letak situ lah. Hak uzur tu pergi letak situ. Buat gapa dia pergi? Pak tua pun pergi, tak ada gapa hasil tu kalau dia nyusah ada. Kendak kira. Nabi kata tidak, kamu diberi rezeki dengan sebab hak lemah. Perak tu Tuhan beri rezeki. Dia kena ingat gitu, barulah tidak jadi kafir. Kalau kafir tak, dia kira bunuh tak apa. Oleh gitu tu, biar tak ada senang. Nanti nyusah nak jalan ke mari pun payah. Kalau pergi mana-mana fikir ingat rumah nak pakai diri pun tak lihat. Jangan fikir gitu, jangan fikir begitu. Kadang-kadang itu ujian Allah SWT nak tengok kita setara mana. Yang sebenarnya kadang-kadang rezeki yang kita boleh tu bukan kadang kita, kadang orang lain, cuma dia mari ikut kita. Tu cara Allah SWT nak beri rezeki kepada anak-anak, budak-budak kecil. Kalau nak kira pada mati, kalau orang tak cara,
Tiga dia tak tahu ke satu. Tapi Tuhan bui ibu bapa ni jadi ada perasaan kasih sayang. Ada perasaan kasih sayang. Lepas tu kadang-kadang benda ni boleh dirasai oleh orang-orang yang berkenaan. Mula dia tak nak bilang lagu tu rezeki, tapi bila anak kau ramai dia rezeki pun kau banyak. Sebenarnya bukan rezeki dia, melalui dia saja. Tu anak beri rezeki ke anak dia. Dia tak sedar tu, dia ingat dia saja. Jangan gitu. Cara mikir orang Islam tidak gitu. Dia kena sedar bahawa ada kalanya rezeki hak Tuhan beri kita tu lalu ya, dia nak beri lalu kita. Rezeki orang lain hak sebenarnya. Tu benar. Dan diberi pertolongan dengan orang-orang yang lemah di kalangan kamu. Jangan pandai hina, jangan pandai lekeh terhadap mereka ini. Bahkan kamu kena mengharapkan buat baiklah. Seperti Nabi kata, cari untuk aku orang-orang lagu. Bila cari nak aku dia, mari makan sekali, minum sekali, bermesra. Dan kita minta dia doa. Tak apalah demo tak pergi pun, demo buat kerja demo besar bagi kita tu, doa demo. Kita kata gitu ke dia, bukan kata dia buat nganyi ke dia ke, ataupun kata tak ada faedah sikit abuk dia. Tak boleh lah gitu. Kata Abu Dawud, Zaid bin Artad adalah saudara Adi bin Artad. Zaid bin Artad yang tersebut di dalam sanad Adi di atas tu adalah saudara kepada Adi bin Artad. Dia nak perkenalkan perawi itu saja. Imam Abu Dawud kadang-kadang buat gini, dia nak perkenalkan perawi itu. Kalau Imam Tirmizi banyak benda lah lagu ni. Tapi kalau Imam Abu Dawud jarang-jarang ada dia royak. Gitulah. Babun fil rajul yunadi bisyi'ar. Sekat tu dah dulu. Wallahu a'lam.